Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhhib lin nisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa ba'du. Al-Mukarram Tuan Haji Kamaruddin dan seluruh jawatan kuasa tadbir Masjid Nur Sa'adah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi dapat kita mulakan pagi yang berkat ini, pagi 29 Rajab, dengan solat subuh berjamaah di masjid ini. Dan seperti biasa kita akan sambung perbincangan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya bagi Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa ardah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman, masih lagi membicarakan perihal sembahyang. Kita dah mulakan perbicaraan kita sebelum ni, tuan-tuan, mengenai tumak-ninah di dalam sembahyang. Kita sambung perbincangan kita pada muka surat 119. Di tengah-tengah tu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di kebunnya. Ini cerita tentang kisah salafus saleh, terutamanya para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mengutamakan solat, bagaimana mereka begitu khusyuk dalam solat, dan bagaimana mereka memandang kepentingan solat itu. Ini kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersembahyang di kebunnya. Jadi sahabat ni yang dimasukkan di sini, tuan-tuan, ialah seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Sahal Al-Ansari, ataupun lebih dikenali sebagai Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardah. Abu Talhah Al-Ansari ini salah seorang daripada yang berbai'ah dengan Nabi SAW pada peristiwa Bai'atul Aqabah. Dan Abu Talhah ni juga termasuk dalam kalangan 12 orang naqib. 12 orang naqib yang dilantik oleh Rasulullah SAW untuk memimpin dan membimbing kaumnya. Kaum Abu Talhah ni dipanggil Bani Najjar. Itu serba sedikit kisah lelaki ni. Jadi kisah ni masyhur sebenarnya, kisah Abu Talhah Al-Ansari. Dan Abu Talhah ni kalau kita lihat dia punya sejarahnya, antara orang yang dia kaya, dia mempunyai kebun yang besar, yang sangat besar, dan hasil kebunnya di Madinah itu dikatakan antara hasil yang terbaik di Madinah. Tapi Abu Talhah ni seorang yang sangat kuat ibadat. Dia berpuasa dia sentiasa berpuasa sepanjang tahun, melainkan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Baik. Jadi Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu dia semayang kat kebunnya.
Kebetulan pula pada ketika itu ada beberapa ekor burung sedang berterbangan dari satu pohon ke pohon yang lain. Kebun ini kebun kurma lah. Kalau ikut kita baca dalam sirahnya, Nabi SAW sendiri pun selalu datang kebun dia ni, Abu Talha ni. Ini cerita satu hari dia semayang dalam kebun. Ketika dia semayang tu, beberapa ekor burung terbang hinggap dari satu pohon ke pohon yang lain. Maka terpesonalah pemandangannya kepada beberapa ekor burung itu, sehingga terlupa bahawa ia sedang dalam semayang. Semayang dalam kebun, tengok burung terbang. Kan burung tu dia mengasyikkan. Dia pun ralik. Sampai dia sedikit lupa ataupun lalai dalam solat dia. Kerana itu ia menyesali dirinya, lalu melepaskan kebun itu untuk fisabilillah. Lepas habis solat tu, terus dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia beritahu, kebun aku ni untuk fisabilillah. Nampak tuan-tuan? Hanya kerana kebun itu melalaikannya dari satu sembahyang saja. Cuba tuan-tuan bayangkan. Bukan sebab dia berkebun tu dia tak sembahyang. Kalau manusia hari ni tuan-tuan, dengan sebab kebun, dengan sebab bisnes, dengan sebab kerja, sampai tak sembahyang pun tak apa. Ini bukan dia tak sembahyang, dia sembahyang. Dan sembahyang hak dia buat ni bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kalau kita ikutkan. Sebab kalau kita lihat kisah para sahabat ni, para sahabat sentiasa berjamaah. Kalau solat fardu ni. Kita akan jumpa bawah sikit lagi nanti. Ataupun di tempat yang lain. Abdullah bin Mas'ud menceritakan kalau zaman sahabat ni, zaman mereka ni, siapa hak tak pergi sembahyang berjemaah dengan Nabi SAW di Madinah tu, tidak lain melainkan orang tu orang munafik saja. Jadi kalau sembahyang seorang-seorang ni di kebun, ni sembahyang sunat ni, bukan sembahyang wajib, bukan sembahyang fardu. Hanya kerana solat sunat yang dia lalai sedikit tengok burung, bukan tak sembahyang, terus dia infakkan kebunnya itu untuk fisabilillah. Hebat tuan-tuan. Sebab tu Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu ni, dia seorang yang darjatnya begitu tinggi. Dan ketika berbai'ah dengan Nabi, lepas bai'ah tu pun Nabi dah lantik dia untuk membimbing kaumnya, Bani Najjar. Baik. Pada pendapatku, ini pendapat Imam Al-Haddad rahimahullah, semua itu berlaku, bukan kisah ni saja, kisah-kisah sebelum ni yang kita cerita kira-kira 2 minggu lepas. Semua itu berlaku disebabkan para salafus salih itu mengetahui benar-benar betapa tingginya darjat sembahyang serta penting kedudukannya di sisi agama. Kita dah cerita sebelum ni tuan-tuan. Bila sebut salafus salih ni, dia merujuk kepada generasi 3 kurun yang pertama tu, yang dikatakan sebagai sebaik-baik generasi. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kata Nabi SAW. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringinya. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringinya. 300 tahun yang pertama. Satu kurun ni 1 abad kan? Sama kan? Betul? Maknanya lebih kurang generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Mereka lah yang dimaksudkan dengan salafus salih. Dan salafus salih ni, mereka tahu, benar-benar tahu betapa tingginya darjat sembahyang serta penting kedudukannya di sisi agama. Sebab tu mereka sanggup korbankan apa sahaja hanya semata-mata kerana sembahyang. Rasa lalai sikit dengan dunia kerana sembahyang, sanggup lepaskan dunia tu, sepertinya Abu Talha buat ni. Dan kita pun sekarang berada dalam bulan Rajab tuan-tuan. Bulan Rajab ni masyhur dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hari ni 29 Rajab. Isra' dan Mi'raj ni mengikut yang dimuktamadkan oleh para ulama, berlaku pada malam 27 Rajab. Dan kita pun tahu Isra' dan Mi'raj ni satu peristiwa agung yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi SAW. Dan kita juga tahu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, Allah jemput Nabi SAW untuk bertemunya
menerima kepaduan solat yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Kekal sampai hari ini. Cuba tuan-tuan bayangkan. Dalam banyak-banyak kefarduan yang Allah nak fardukan kepada kita, solat Allah panggil baginda naik ke langit. Adapun kefarduan yang lain Allah fardukan di bumi. Hantar Jibril alaihissalam bagi tahu kepada Nabi, wahyukan kepada baginda Nabi SAW, ini fardu, ini haram sebagai contoh, ini kena buat, ini kena tinggal. Tapi solat Allah jemput sendiri Nabi. Cukup itu tuan-tuan sebagai bukti menunjukkan kepentingan solat. Peri pentingnya solat. Sebab tu para salafus soleh, mereka tahu tentang kepentingan solat. Mereka sanggup buat perkara-perkara yang rasanya zaman lain nak jumpa macam tu, boleh kata mustahil, hampir mustahil. Nak jumpa hanya kerana lalai sikit solat sunat, infakkan seluruh kebun, rasanya orang akhir zaman ni hampir mustahil nak jumpa. Wallahu alam. Baik. Dalam satu riwayat tersebut bahawa Allah Subhanahu wa taala telah membahagi-bahagikan gerak laku sembahyang itu kepada 40,000 baris terdiri dari para malaikat. Ini pun kalau kita ikut riwayat ni, ini antara yang dilihat oleh Nabi SAW pada perjalanan Mi'raj tu. Kan? 40,000 baris terdiri daripada para malaikat. Malaikat ni tuan-tuan, bilangannya sangat banyak. وَمَا يَعْلَمُ جُنُونَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Dan tidak ada yang mengetahui bilangan tentera Tuhanmu melainkan dia, malaikat. Ini masukkan ialah malaikat, tentera Tuhan. Jadi malaikat ni Allah bahagikan gerak laku sembahyang tu kepada 40,000 baris. Terdiri dari para malaikat. Pada tiap-tiap baris terdapat 70,000 malaikat pula. Tuan-tuan kali sendiri ya. Banyak mana? 40,000 baris. Setiap baris itu terdiri 70,000 malaikat. 70,000 kali 40,000. Tekan kalkulator, kira sendiri. Baik. 10,000 baris, semuanya berdiri tidak rukuk-rukuk pun. Mana 10,000 tu, dia berdiri je. Malaikat kan tuan-tuan, dia bukan macam kita. Malaikat ni tak ada nafsu. Malaikat tak lapar, tak minum, tak makan, tak mengantuk dan sebagainya. Kalau berdiri. Malaikat. 10,000 yang lain pula rukuk, tidak sujud. 10,000 sujud, terus tidak mengangkat kepala. Dan 10,000 yang terakhir duduk, tidak bergerak-gerak pula. Jadi 40,000 tadi dipecah 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Dan setiap tu baris itu 70,000 malaikat pula. Kali sendiri tuan-tuan. 10,000 berdiri, 10,000 rukuk, 10,000 sujud, 10,000 duduk. Dan semua faedah ini tuan-tuan dikumpulkan kepada seorang hambanya yang mukmin, kita lah, apabila dia bersembahyang 2 rakaat. Bukankah itu sebagai satu rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang mukminin? Ya. Ini menunjukkan tuan-tuan betapa pentingnya, betapa hebatnya solat itu, sampai kelakuan yang ada dalam solat itu dibuat oleh para malaikat, dihimpunkan pada diri seorang hamba. Perbuatan kita tuan-tuan dalam solat ni, dia 4 tu je. Sama ada kita berdiri, betul tak? Kemudian kita rukuk. I'tidal, berdiri balik. Kita sujud. Duduk antara 2 sujud. Kita sujud balik, lepas tu kemudian duduk tahiyat. Jadi sama ada 4 tu je. Kalau tak berdiri, rukuk. Tak rukuk, sujud. Tak sujud, duduk. Kelakuan kita dalam solat 4 tu saja. Jadi 4 ni Allah bahagikan di antara para malaikat. Memang ada malaikat yang berdiri saja. 10,000 baris tadi. Kalau yang rukuk, rukuk saja. Yang sujud, sujud saja. Yang duduk, duduk saja. Memang ada malaikat yang begitu kerjanya. Pada kita seorang hamba ni, Allah kumpulkan ke semua kelakuan tadi. Menunjukkan tuan-tuan betapa hebatnya solat ini. Sebab tu ada riwayat yang menyebut as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu umpama mi'raj bagi orang yang beriman.
Kita tak di Isra' dan Mi'raj kan. Cuma Mi'raj itu membawa erti sesuatu yang bila kita buat, dia akan mengangkat jiwa kita. Kan Nabi SAW diangkat ke langit. Sampai ke yang lapis yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Begitu juga kita bila kita solat, jiwa kita tu dia makin naik. Solat itu umpama Mi'raj bagi orang yang beriman. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalus salawatil khamsi, mathalu nahrin ghamrin ala babi ahadikum." Perumpamaan sembahyang 5 waktu itu umpama sebuah sungai yang airnya mengalir deras di hadapan pintu salah seorang kamu. Umpamanya rumah kita ni tuan-tuan dekat dengan sungai. Dan sungai itu mengalir dengan lancar, dengan deras depan pintu rumah kita. Yaqtahimuhu fi kulli yawmin wa lailatin 5 marrat. Jadi setiap hari, siang dan malam, 5 kali tuan rumah tu dia keluar, dia pergi mandi daripada sungai tadi. Jadi begitulah perumpamaan solat 5 waktu. Setiap kali kita solat, umpama kita mandi di dalam sungai yang airnya mengalir deras. Sebab apa sungai? Nabi SAW buat perumpamaan sungai yang airnya mengalir deras, tuan-tuan. Sebab bila sungai ni dia mengalir deras, dia airnya akan sentiasa bersih. Betul tak? Dia berbeza dengan kolam ataupun sesuatu benda yang airnya tidak bergerak. Air ni bila tidak bergerak, air itu mungkin dia busuk, mungkin dia kalau main najis dia akan tercemar. Adapun kalau sungai yang mengalir ni, dia sentiasa bersih. Mengalir dari sumber dia, mengalir terus. Begitulah umpamanya. Setiap hari, siang dan malam, 5 kali seseorang tu mandi. Afatarawna dzalika yubqi alaihi min daranihi syai'an? Adakah kamu melihat masih tinggal kotoran lagi sesudah itu? Setelah 5 kali mandi sehari semalam tu, agak-agak ada tinggal kotoran lagi tak? Qalu, para sahabat menjawab, la, tentu sekali tidak. Kita mandi sehari 3 kali pun okey dah, betul tak? Dan sehari 2 kali pun kadang-kadang okey dah. Dan ini tuan-tuan bayangkan mandi sehari 5 kali. Mandi pula bukan mandi bohong-bohong ni. Mandi air sungai yang deras. Kalau mandi hak biasa-biasa ni mungkin mandi bohong-bohong. Orang Kedah kata mandi bohong-bohong. Mandi nak cepat dan sebagainya. Mungkin ayak sat deras, sat tak deras. Hak ni air yang sentiasa mengalir deras. Air yang memang bersih, segar daripada sumbernya yang asli. Yang tak bercampur dengan sebarang kotoran lagi. 5 kali sehari. Memang bersih sungguhlah. Begitulah umpamanya kalau kita solat 5 waktu sehari semalam, kotoran-kotoran dosa yang kita lakukan akan menjadi bersih. Sabdanya, yakni sabda Nabi SAW yang lain pula, as-salatu ila as-salati kaffaratun lima bainahuma idza jatunibatil kabair. Satu sembahyang kepada sembahyang yang lain. Lah ni kita solat subuh. Nanti menuju kepada solat zuhur. Begitulah seterusnya. Kafarah adalah menjadi penebus dosa. Kafarah ni penghapus dosa, penembus dosa. 5 bainahuma, di antara keduanya. Makna kata lepas kita solat zuhur, begitulah sampai asar. Asar sampai maghrib. Antara setiap solat yang kita lakukan. Macam tadi kita solat subuh. Solat subuh tadi menjadi kafarah, penghapus dosa yang kita lakukan lepas daripada kita solat isyak semalam. Sekali kita solat zuhur, dosa yang berlaku antara subuh dan zuhur dihapuskan pula oleh solat zuhur. Begitulah seterusnya. Tapi syaratnya apa tuan-tuan? Iza ujtinabatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa yang besar. Maksudnya dosa-dosa yang dihapuskan dengan solat ialah dosa-dosa yang kecil sahaja. Adapun dosa-dosa yang besar, yang tu tak dapat tidak, wajib bertaubat dengan taubat nasuhah. Ini pendapat majoriti ulama. Majoriti ulama mengatakan hadis-hadis seperti ini dimaksudkanlah solat-solat dosa-dosa yang kecil saja. Dosa-dosa yang besar
tak dapat tidak, mesti seseorang itu bertaubat dengan taubat nasuha dengan melengkapkan rukun-rukun dan syarat-syarat taubat yang disebut pada babnya. Baik. Kemudian satu kisah yang lain pula. Apabila sampai waktu sesuatu sembahyang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering berkata. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita pun tahu gelaran As-Siddiq itu seorang yang sangat benar. Sayyidina Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq kerana beliau seorang yang sangat membenarkan Nabi SAW, secara khusus pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika mana Abu Jahal cuba memperolok-olokkan baginda Nabi SAW, Abu Jahal pergi cari Sayyidina Abu Bakar. Pergi cari. Pergi cerita apa yang Nabi cerita pada Abu Jahal. Nabi cerita kat Abu Jahal. Abu Jahal cari Nabi pagi tu. Pagi tu Abu Jahal tengok Nabi SAW ada di depan Kaabah. Abu Jahal pergi tanya. Abu Jahal kan suka cari pasal. Ada cerita apa Muhammad? Ada cerita baru tak? Dia pergi tanya. Nabi kata memang ada cerita baru. Nabi pun cerita kat Abu Jahal. Abu Jahal dengar, wah ini sudah bagus ni. Ini peluang dia untuk apa? Untuk menceritakan, menunjukkan kepada apa? Kepada orang-orang di Mekah bahawa Muhammad ni telah membawa ajaran yang tak betul. Sebab tu bila Abu Jahal dengar macam tu, Abu Jahal tanya Nabi kita, kan, nak tak kalau dipanggil orang-orang yang lain dan Nabi cerita benda tu? Nabi kata tak apa, lagi bagus. Abu Jahal tujuannya supaya dia boleh menampakkan kesalahan baginda Nabi SAW terhadap orang Mekah. Tapi Nabi nampak itu peluang. Baguslah kalau Abu Jahal nak panggil. Lagi senang Nabi sebarkan. Sebab bila Abu Jahal panggil, Abu Jahal ni kan orang gedebeh. Jadi bila Abu Jahal panggil, hak puak-puak hak gedebeh tu pun semua akan turun. Jadi Abu Jahal ni dia panggil semua, dia kumpul semua. Dan termasuklah yang dia cari Sayyidina Abu Bakar, dia cari juga. Sayyidina Abu Bakar, kawan-kawan dia panggil dah, kawan-kawan dia. Sayyidina Abu Bakar dia cari, dia pergi cerita tentang perkara tu. Sayyidina Abu Bakar kata kalau betul itu yang dikatakan oleh Muhammad SAW, bukan setakat itu, lebih daripada itu pun aku percaya. Nampak tuan-tuan, betapa iman Sayyidina Abu Bakar tu mengatasi logik akal kebanyakan manusia. Antara hikmah peristiwa Isra' dan Mi'raj ni nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan, iman ni kadang-kadang di luar batasan ataupun logik akal kita. Sebab kalau orang dia nak ukur dengan logik akal, memang ramai yang tak boleh terima peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi bila kita faham perkara tu ialah kuasa Tuhan, satu mukjizat yang Allah zahirkan kepada kekasihnya, nak pelik apa? Sebab tu saya nak tak pelik langsung. Kok lah dengar tu terkejut dulu ke tuan-tuan? Tak. Terkejut dulu. Ya ke? Tak terkejut. Sikit pun tak terkejut. Sebab Sayyidina Abu Bakar faham. Bila Sayyidina Abu Bakar faham dengan keimanannya, iman ni dia bukan semata-mata perkara yang kita rasa logik dengan akal kita. Dia logik ke tak logik ke? Kita rasa tak logik. Padahal benda tu sebenarnya harus. Bila memandang pada kuasa Allah, kecil sangat. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata, lebih pada tu pun Sayyidina Abu Bakar percaya. Kalau setakat Isra' Mi'raj tu, biasa je bagi dia. Lebih pada tu pun dia percaya. Itu peranan iman, tuan-tuan. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. As-Siddiq ni bukan sekat As-Sadiq. Kalau bahasa Arab, As-Sadiq maknanya orang yang benar. Kalau Siddiq ni orang yang sangat benar. Maksudnya dia sangat benar dan dia sangat membenarkan Nabi SAW. Bukan sikit-sikit. Dengar tu tak terkejut langsung. Tak terkejut langsung. Membenarkan terus tanpa banyak soal. Baik. Okey, kembali pada kisah tadi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering berkata, "Pergilah kepada api yang kamu nyalakan itu, segera padamkannya." Bila masuk waktu sembahyang, azan dikumandangkan, Sayyidina Abu Bakar kata, pergilah kepada api yang kamu nyalakan, segera padamkannya. Api apa pula ni? Maksud api yang kamu nyalakan itu ialah dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Itu maksudnya. Sebab dosa-dosa kita ni tuan-tuan, kalau tak dihapuskan dengan taubat,
dosa tu boleh membawa kepada seksa api neraka. Betul tak tuan? Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata, api. Kamu sendiri yang nyalakan api tu. Ingat tuan-tuan, bila kita lakukan dosa, sebenarnya kita sedang menyalakan api yang akan membakar kita sendiri. Na'udzubillah. Jadi cara nak padamkan macam mana? Maksud memadamkannya ialah mendirikan sembahyang. Kerana sembahyang itu akan menebus segala dosa yang anda lakukan dan akan menghapuskannya. Makanya tuan-tuan, bila kita melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam, umpama kita memadamkan, sentiasa memadamkan api-api yang kita nyalakan. Tapi kita kena ingatlah, api itu dipadamkan bila api itu kecil. Betul tuan-tuan? Adapun kalau api itu dah besar, nak padam sendiri, kan? Kalau kata api kecil di rumah kita menyala, boleh kita padam sendiri. Tapi kalau kata api itu dah terlalu besar, yang tu kena panggil bomba juga. Begitulah umpama tuan-tuan. Dosa-dosa kecil boleh dihapuskan dengan cara berterusan istiqamah solat 5 waktu. Tapi kalau dah masuk melakukan dosa besar, yang tu tak memada hanya sekadar melakukan sembahyang tanpa bertaubat. Yang tu kena taubat dengan taubat yang nasuha. Firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 114. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dan dirikanlah sembahyang pada kedua tepi siang dan sebahagian dari malam hari. Kedua tepi siang apa tuan-tuan? Apa maksud tepi siang? Tepi siang tu permulaan siang, satu. Lepas tu pengakhiran siang. Itu maksud tepi siang. Lepas tu apa? Dan sebahagian dari malam hari. Berapa waktu tuan-tuan kalau kita faham tu? Tepi siang. Awal siang satu, akhir siang satu, waktu malam satu. 3. Sebab tu ada sebahagian golongan, antaranya Syiah, yang sekat yang kita tahu, dia faham 3. Hatta yang faham 5 waktu pun mereka jamakkan walaupun dalam keadaan tidak musafir. Syiah pun dia ada macam-macam kategori juga. Ini antara Syiah yang kita pernah jumpa. Ada yang solat 3 waktu. Dan ada yang jamak sepanjang masa. Sebab dia kata apa? Allah kata begitu. Tepi siang. Mereka kata awal siang sekali, subuh. Hujung siang, satu. Kalau dia buat 2 sekali pun, Zuhur dan Asar dia jamak terus. Lepas tu malam. Kalau buat 2 sekali pun, Maghrib dan Isyak dia jamak terus. Itu masih okey lagi dibandingkan dengan apa? Yang buat 3 saja. Zohir ayat tu nampak macam tu. Sebab tu ayat Quran ni tuan-tuan, kok mana pun perlu kita faham dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab baginda lah yang nak menerangkan apa maksud sebenar daripada Al-Quran tu. 2 tepi siang, bila sebut permulaan siang, subuh. Tak apalah, tak memang satu pun. Kemudian hujung siang tu dia mencakupi 2, Zuhur dan Asar. Sebab itu perbuatan Nabi SAW yang diterima daripada Jibril. Begitu. Yang Allah ajar begitu. Isra' dan Mi'raj tu difardukan 5 waktu. Daripada 50 jadi 5. Tapi perincian tentang solat tu, waktu-waktunya, yang tu nanti Jibril akan turun ke bumi pula lepas tu. Jibril ajar Nabi SAW secara praktikal. Mana kata awal waktunya bagaimana, kemudian Jibril mai pula di akhir waktu bagaimana. Dan semua riwayat hadis yang menyebut solat yang Nabi SAW dirikan, diajar oleh Jibril, semuanya 5 waktu. Tak ada yang kata 3. Sebab tu ayat ni tak boleh faham 3. Kan? Walaupun zahir nampak macam 3. Awal siang, akhir siang, waktu malam. 3. Tak. Awal siang tu betul, subuh. Akhir siang tu Zuhur dan Asar. Dan satu bahagian daripada malam tu dia mencakupi Maghrib dan Isyak. 5 waktu sehari semalam. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan itu, hasanat tu, akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Ini antara dalil bila kita buat solat, kejahatan tu akan dihapuskan. Dan seperti saya sebut tadi, majoriti ulama mengatakan yang dimaksudkan ialah dosa-dosa kecil.
kejahatan-kejahatan yang kecil. Tak termasuk kejahatan-kejahatan yang besar. Kan? Dzalika dzikra lidzakirin, itulah satu peringatan bagi orang-orang yang ingin mengambil peringatan. Almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, dia menyebut, kan, bila kita baca ayat ni, Allah suruh dirikan solat dulu. Kemudian Allah cerita tentang apa tuan? Tentang kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Nak buat baik ni dia perlu kepada istiqamah. Betul tak? Bila kita buat baik, baik kita tu akan menghapuskan kejahatan. Lama-lama akhirnya kejahatan tu akan hilang. Sebab tu orang nak berubah, dia kena perbanyakkan buat baik. Sebab kebaikan tu akan menolak kejahatan lama-lama sampailah terhapus kejahatan tu. Cuma sebelum Allah sebut kebaikan tu menghilangkan kejahatan, sedangkan kebaikan tu banyak, betul tak? Ini Allah sebut solat saja. Di sini kata almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili, satu isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa solat itu adalah permulaan perkara yang perlu kita jaga untuk melahirkan istiqamah. Maknanya kalau orang nak berubah jadi baik, nak tolak keburukan dengan kebaikan, benda yang paling penting dia kena fokus ialah solat. Dari segi ni lah amalannya. Dan adapun dari segi akidah, itu masalah akidah, iman. Itu yang nombor satu lah. Tapi nak cerita dari segi pengamalan, setelah kita betulkan akidah kita, iman kita, amalan apa yang paling penting sekali? Itulah solat. Solat itulah perkara yang paling penting, yang dengan solat tu dia akan melahirkan istiqamah pada kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tu dia masih boleh jaga solat, insya-Allah orang tu masih okey lagi. Tapi kalau sampai tahap solat pun tak dah, sibuk dengan dunia, sibuk dengan kerja, sibuk dengan kebun dan sebagainya, macam kita baca tadi kan, sibuk dengan segala kesibukan sampai tinggal solat. Bila dah berani tinggal solat, menunjukkan kamu ada masalah besar. Macam mana kamu nak istiqamah dengan kebaikan kalau benda yang paling penting kamu dah tinggalkan, hubungan dengan Tuhan. Benda yang Allah kurniakan di langit pada peristiwa yang agung Isra' Mi'raj, tiba-tiba hak tu kamu tinggal. Kamu nak cerita benda-benda yang di bumi ni, tak jadi, nampak tuan? Jadi pada ayat ni kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, isyarat daripada Allah menunjukkan permulaan istiqamah tu mesti dimulakan dengan istiqamah jaga solat 5 waktu. Kalau seseorang tu boleh istiqamah jaga solat 5 waktu, insya-Allah urusan kebaikan yang lain tu pun dia boleh istiqamah. Pelan-pelan dia boleh istiqamah. Tapi kalau kata solat 5 waktu pun tak boleh istiqamah nak jaga, jangan harap dia nak jaga kebaikan yang lain. Memang takkan selesai. Urusannya kan kucar-kacir tuan-tuan. Sebab apa? Sebab benda yang paling penting dia tak buat. Benda yang paling penting setelah beriman dengan Allah, setelah membetulkan akidah, solat dia tak buat. Ini isyarat yang ada pada ayat ni. Baik, cuba kita perhatikan apa kisah di sebalik ayat ni. Menurut satu riwayat, bahawa ayat ini telah diturunkan ke atas seorang lelaki yang bercumbu-cumbuan dengan seorang wanita, tapi tidaklah sampai melakukan zina. Kita pun tahu tuan-tuan, para sahabat yang masuk Islam zaman tu pun berbagai-bagai, betul tak? Bukannya semua macam Sayyidina Abu Bakar. Nampak? Yang jenis-jenis, dan kita tahu bagaimana kehidupan Arab jahiliah sebelum tu. Jadi Arab jahiliah ni, arak, zina, riba tu makanan mereka sebelum tu. Arak tu kira macam teh kopi mereka. Kan? Jadi zina ni perkara biasa bagi mereka. Kan? Jadi bila masuk Islam, yang masuk Islam tu berbagai-bagai kategori. Yang masuk Islam macam Sayyidina Abu Bakar, itu satulah kan. Memang sebelum Islam pun memang dia dah memang seorang yang bersih, kan? Yang jaga diri dia. Tapi yang sebelum tu yang hidup dengan bergelumang dengan jahiliah ni ramai. Nampak? Bila masuk Islam, saki baki perangai jahiliah tu dah ada lagi. Sebab keburukan ni macam tadilah, dia bukannya boleh, kadang-kadang bukan boleh dibuang terus. Macam orang nak berubah ni kan. Kadang-kadang dia dah berubah, tapi dah biasa dengan benda-benda buruk ni. Kadang-kadang dia main juga penyakit dia tu. Kadang-kadang main juga dia punya ketagih terhadap benda yang buruk tu.
Makanya tiba-tiba seseorang ni dia bercumbu-cumbuan dengan wanita. Tapi tak adalah sampai dia berzina. Dia masuk Islam dah. Dia nak pergi solat. Tapi dah lagi. Kalau seingat saya riwayat ni, dia berjalan. Dia ternampak perempuan tu. Dia terpikat dengan perempuan tu. Dia pergi cium perempuan tu. Betul, cerita betul ni. Kan? Lepas tu dia pergi solat. Dah biasa. Zaman jahiliah dia biasalah. Kan? Zaman jahiliah dah biasa dengan zina. Macam saya kata lah. Kan? Jadi dia teringat. Bila teringat dia istighfar. Dia pergi solat. Dia pergi solat. Lepas tu lelaki itu datang kepada Rasulullah SAW memohon hukuman ke atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dia rasa bersalah, dia jumpa Nabi. Nampak tuan? Mana kata kalau dia buat salah, dia boleh cerita dengan Nabi cara jujur, memang dia betul-betul insaf. Tapi pasal apa? Dia buat juga. Macam saya kata tadi lah, sebab dah terbiasa dulu. Kan? Bila walaupun masuk Islam, saki baki perangai lama tu ada lagi. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau kita nampak orangnya baru berubah, kadang-kadang dia tergelincir tu, kita janganlah pergi kata kat dia. Kan? Sebab kadang-kadang benda dah apa nama, kadang-kadang dah bergelumang puluhan tahun. Dia baru nak berubah tu sikit-sikit tu, pelan-pelan dah kita tarik. Kan? Perangai tu dia akan main juga. Dia nak ubah tu kadang-kadang cara drastik ni dia payah juga. Macam ni lah. Zaman Nabi berlaku juga. Nak pergi sembahyang tu pun tengok perempuan tu dia terpikat, dia pergi cium perempuan tu. Dia pergi cium. Datang jumpa Nabi, bagi tahu kat Nabi. Bagi tahu kat Nabi, tengok ada Nabi marah dia. Nabi tak kata apa. Tetapi Rasulullah SAW hanya mendiamkan diri. Nabi sengak. Nabi tak kata apa dia ni kan. Nabi tak kata apa-apa. Tidak berkata sepatah pun sehinggalah sembahyang didirikan. Nabi sengak. Sampailah solat didirikan, dah diiqamahkan, selesai sembahyang. Setelah selesai sembahyang, baginda menyeru lelaki tadi. Barulah Nabi panggil lelaki tadi. Lalu baginda membacakan ayat yang tersebut di atas tadi. Tadi. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Awal tadi itulah wa aqimis solah tu. Yang bermaksud bahawa sembahyangnya baru sekejap tadi telah menghapuskan dosa itu. Maknanya tadi kamu cerita kamu ada cium perempuan. Lepas tu kamu mai jumpa aku. Bila mai jumpa cerita menunjukkan dia buat tu dia bukan sengaja. Kalau orang betul-betul dia niat jahat, dia takkan cerita kat Nabi. Betul tak? Agak nak cerita, dia tak cerita. Bila dia cerita tu menunjukkan dia tu terbuat. Terjadi perangai lama tu sikit-sikit saki baki tu. Dia menyesal. Dia buat tu dalam keadaan dia menyesal. Dia jumpa Nabi cerita. Jadi Nabi kata, dosa kecil yang kamu buat tadi tu, yang kamu tak sengaja tu, yang terbuat tu, dengan sebab kamu sembahyang tu, dia akan menghapuskan dosa tadi. Itulah kafarahnya. Baginda ditanya pula oleh lelaki tadi. Katanya, apakah hukum itu khas bagiku saja atau bagi sekalian umat? Maknanya untuk aku seorang je ke ataupun semua sekali begitu? Jawab baginda SAW, bahkan ia bagi sekalian umatku. Maknanya bukan dia seorang saja. Semua umat baginda, termasuklah kita. Saat kita dah habis subuh. Tak nak tunggu zuhur tu, mungkin macam-macam dosa kecil yang berlaku. Makanya, bila kita main solat zuhur tadi akan menghapuskan dosa-dosa kecil tadi. Tapi tuan-tuan kena faham, bukan kita sengaja buat dosa. Saya kita pun, tak apalah kita buat dosa. Tak. Kalau sengaja tu boleh jadi besar pula walaupun kecil. Kena faham tu. Dosa kecil kalau kita sengaja buat. Bila sengaja maknanya kita macam meremehkan benda tu. Kita memperolok-olokkan Tuhan pula. Dosa kecil tapi kita sengaja buat. Bila kita menganggap remeh dosa kecil tu, dia jadi besar. Sama juga dosa kecil kita pun alah kecil lah kan. Macam kita memperolok-olok, mempersenda-senda agama. Walaupun kecil jadi besar pula. Ini cerita dia bukan sengaja. Nampak tuan? Bukan dia sengaja. Bukan dengan niat dia. Tapi dia tak boleh kawal diri dia. Dia tengok perempuan tu dia terlupa. Dia terlupa. Panggil saki baki jahiliah tu ada lagi. Maka kata Nabi, bukan untuk engkau seorang sahaja. Ini untuk sekalian umatku. Peristiwa ini, cuba tengok huraian Imam Al-Haddad rahimahullah. Peristiwa ini menunjukkan bahawa dosa-dosa kecil manusia boleh dihapuskan oleh sembahyang. Nampak tuan?
Sebab tu bila jaga sembahyang, selagi boleh jaga solat 5 waktu, insya-Allah. Selagi tak buat dosa besar, yang kecil-kecil tu insya-Allah dia akan habis begitu ya. Macam orang mandi 5 kali sehari di air sungai yang airnya mengalir deras ni. Dan juga oleh kebajikan-kebajikan yang kita derma baktikan setiap hari, semua sama juga. Bila sebut hasanat, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan tu akan menghapuskan keburukan. Maksud kata bukan solat saja. Begitu juga kebajikan-kebajikan kita yang lain. Cuma solat ditekan sebab apa? Solat tu dia isyarat ataupun tanda bahawa seseorang itu istiqamah. Kalau solat dia boleh istiqamah, insya-Allah kebajikan yang lain pun dia boleh istiqamah. Semua kebaikan yang kita buat, dia boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Contohnya kita kesalahan apa? Kesalahan kita dulu-dulu selalu terlibat dengan harta yang haram. Dengan riba dan sebagainya. Kan banyak benda itu berlaku. Kan? Dalam keadaan jahil dulu. Kan? Terlibat dengan riba. Jadi cara kita nak sucikan harta kita, banyakkan bersedekah. Selain daripada zakat yang wajib. Mana kata gunakan harta yang sama tu, banyakkan kebaikan dengan benda tu. Mudah-mudahan kebaikan tu akan menghapuskan keburukan. Dulu mata kita selalu guna untuk lihat benda yang haram. Gunakan mata yang sama untuk lihat benda-benda kebajikan. Tengok Quran, tengok ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dulu telinga selalu dengar benda-benda yang haram. Gunakan telinga yang sama tu untuk apa tuan-tuan? Untuk mendengar perkara-perkara yang Allah redha. Begitulah seterusnya. Mana kata kebaikan tu dia akan menghapuskan keburukan tu. Lagi banyak kita rasa salah kita buat, lagi banyak kita kena cover dengan kebaikan. Kita rasa dulu aku muda-muda terlibat dengan riba ni macam-macam ni, kan? Nampak? Terlibat dengan urus beri jual beli yang ada syubhah ni banyak ni. Lagi banyak bersedekah. Kan? Banyakkan bersedekah. Kita niatkan mudah-mudahan akan menghapuskan keburukan yang kita dah buat tu. Selain daripada kita bertaubat, kita beristighfar setiap hari. Kan? Sama juga, bukan setakat solat. Solat tu yang paling utama. Kebajikan-kebajikan yang kita derma baktikan setiap hari. Selain dari bertaubat dan memohon keampunan dari Allah Ta'ala. Taubat, mohon ampun, istighfar mengenai setiap hari lah. Kan? Akan tetapi, cuba kita tengok. Ia hanya berlaku di sekitar dosa-dosa kecil saja. Bukan dosa besar, tuan-tuan. Ini cerita dosa kecil. Dia cium perempuan, hak tu dosa kecil. Tak sampai zina lagi. Kan? Meskipun begitu, walaupun begitu, kita harus pula berhati-hati dan tidak memandang enteng saja. Tapi jangan sampai tahap kita pandang dosa kecil tu alah kecil je. Nampak tuan? Orang yang buat dosa kecil, tapi dia tak pandang benda tu sebagai enteng, dia bukan untuk meremeh-remehkan, dosa tu kekal sebagai dosa kecil. Berbeza dengan orang yang buat dosa kecil, dia pandang alah dosa kecil pun, kan, heran apa. Dia memandang remeh dosa kecil tu. Memandang remeh benda tu boleh menjadikan yang kecil tu jadi besar. Ada beza tuan-tuan. Ada beza tu. Jangan sampai kita memandang enteng benda tu. Salah benda tu. Sebenarnya tidak ada hukuman had. Had ni hudud. Hudud tu jamak dia, plural. Had tu satu. Hudud. Tidak ada hukuman had, hukuman hudud ke atas lelaki yang mencumbui wanita tanpa melakukan zina, seperti mencium atau menyentuh atau seumpamanya. Hudud ni hukuman yang Allah tetapkan kadarnya. Mana syarak Allah Ta'ala tetapkan kadarnya atas kesalahan-kesalahan tertentu. Hudud ataupun had dalam Islam ni tuan-tuan, dia berlaku pada kesalahan-kesalahan yang besar. Sabit zina pada masalah ni, baru ada hudud. Kalau kata zani, orang yang berzina tu muhsan, orang yang dah berkahwin, orang yang dah rasa nikmat jima' cara halal, direjam sampai mati. Adapun kalau yang berzina tu orang yang masih bujang lagi, sabit kesalahan, disebat dengan 100 kali sebatan. Dan juga dibuang negeri, dibuang daerah selama setahun. Itu hudud. Mana hudud ni dia had yang Allah dah tetapkan. Ada nas daripada Al-Quran.
mengatakan hukumannya begitu. Baik, adapun hukuman kesalahan-kesalahan yang tak sampai kepada tahap hudud tadi. Sebab bila sebut zina, takrif zina, mana kata hasyafah zakar dah masuk dalam faraj perempuan, baru nama zina. Selagi belum sampai ke situ, belum dipanggil zina. Itu muqaddimah zina. Jadi muqaddimah zina tak ada hudud. Tak ada hudud. Salah tak salah? Salah tak salah? Maka ketika itu, kalau sabit kesalahan sekalipun, ianya hanya akan ditakzir. Takzir ni makna kata dikembalikan kepada imam, kepada ketua, kepada hakim tu untuk menghukum mengikut kesesuaian orang yang dihukum tu. Takzir ni termasuklah denda, termasuklah rotan, penjara dan sebagainya. Dan kalau sebat takzir ni, dia tak boleh sampai tahap hudud. Contohnya kalau kata hudud zina 100 rotan. Takzir kalau nak sebat juga, tak boleh sampai 100 rotan. Dia kena ringan lagi. Nampak tuan? Jadi cerita dia, mencumbui wanita, cium dan sebagainya yang bukan mahram ni, dia tak ada hukum had. Hukuman hudud tak ada. Sebab tu bila bawa jumpa Nabi, Nabi cerita, dan Nabi pun tahu dia bukan buat sengaja. Sebab tu dia cerita kat Nabi. Kalau kata dia sengaja, dia main-main, dia takkan cerita. Orang hak betul-betul jahat ni, kaki benda tu, dia takkan cerita. Cerita dia makna kata dia tak sengaja. Dia menyesal benda tu. Sebab tu Nabi kata, solat tadi dah hapus. Kira selesai dah tu. Tetapi si lelaki tadi menyangka perbuatannya itu harus dikenakan hukuman had. Pasal apa dia cerita kat Nabi itu? Sebab dia ingat perbuatan itu salah, dia layak kena had, kena hudud. Nampak tuan-tuan? Dia layak kena. Dia cerita. Sebab tu dia minta juga Nabi, apa hukuman dia? Orang jujur ni. Orang jujur bila buat salah, dia rasa bersalah, dia reda diri dia dihukum. Itu betul. Orang jujur kan. Tapi Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksud sebenar daripada kisah ni kita kena faham. Yang pertama, memang kesalahan tak ada hukuman had, hudud. Dan laki tadi dia rasa menyesal, dia jumpa Nabi sebab nak serahkan diri dia untuk dihukum. Dia rasa bersalah. Dan Nabi tahu, lelaki tadi bukan dia sengaja. Bukan dia main-main. Dan memang dia menyesal betul-betul. Maka Nabi kata, terpakailah ayat tadi untuk lelaki tadi dan untuk seluruh umat baginda yang buat kesalahan sama macam lelaki tadi. Buat dosa kecil, bukan sengaja, bukan dengan dia niat nak buat, dan dia buat tu memang dia menyesal lepas tu. Terpakai, bukan untuk lelaki tadi. Kita semua sama juga. Dengan solat tu cukup untuk menghapuskan dosa-dosa kecil itu. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Jadi kita berhenti setakat dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah merezekikan kita semua istiqamah di dalam mentaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, terutamanya menjaga solat 5 waktu yang merupakan tiang agama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi